Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat sehitamlah batu. 1, 2, 3, 4 anak darah, semua orang tahu aku boleh mengira. Darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat sehitamlah batu. 1, 2, 3, 4 anak darah, semua orang tahu aku boleh mengira. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat sehitamlah batu. 1, 2, 3, 4 anak darah, semua orang tahu aku boleh mengira. Hello, Wan? Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat sehitamlah batu. Tengku masuk. 1, 2, 3, Hello? 4 anak darah, semua orang tahu aku boleh Ketawa ke pula dia? Tengku dah janji dengan cikgu dah bagi, tengok Yogi nyanyi. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat sehitamlah batu. 1, 2, 3, 4 anak darah, semua orang tahu aku boleh mengira. Okay, masuk Tengku. Tengku masuk. Tengku dah ada tu. Semua dah ada everyone. Assalamualaikum. Hello, anybody home? Ya, cikgu. Okay. Sebaik Udin menyawa. Ada orang tak ni? Ada. Okay. Right cikgu rasa lagi 17. Wan tak cocok muncul. Pagi tadi ada kelas apa? Kimia. Oh, alright. Wan tak masuk lagi ni. Wan ni. We have 17. Siapa yang tak ada ni cuk nampak? Awak Tengku ada Tengku? Wan dengan Tengku lah kan? Betul. Yoking ada Yoking ni. Okay, kelas sihat semua? Sihat, cikgu. Okay. Alright, so okay, kita I think antara tu tolong juga tadi Wan dengan Tengku ada tak? You all class 8 o'clock, right? Hello? Ada, diorang ada tadi. Pagi tadi kuliah? Okay. So, tak apa, tunggu kejap lah. So, siapa yang dah masuk tu? Dah 18. Trogesh. Wan dah ada. Okay, tinggal Tengku seorang lagi. Tak apa, kita mulakan dulu lah kelas Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning. Okay, to all my beloved S1CP1 students. Okay, hoping today everybody still always in a good condition Okay, kalau tengok matahari kat luar ni, okay, sunshine. Alhamdulillah cuaca pagi ni baik dan teacher harap you all pun kat rumah juga baik Okay, today kita akan continue. Alright, so but before that, teacher would like to share a new input yang cikgu baru share dengan kamu pagi tadi. Okay, so but before that, kita apa-apa sign up your attendance dulu kalau kita terlupa. Okay, you sign up your attendance and then after that we proceed, okay? So, hoping Tengku will join us soon. Alright, okay, so today is 19 November 2020. Okay, and Tengku takut cikgu suruh nyanyi lagu Empat Dara kot
Lepas tu dia tak nak turn in. Tak nak apa, belum join lagi ni. Okay, anyway, just apa tu, bear in mind you have another 4 weeks kelas 4 weeks before you ready to come back. Okay, that means 4 weeks for your ni lah, that means kalau cikgu tengok kalender, okay, your study week will be quite long which is good for you lah Okay, if we referring to our teaching and learning schedule, okay, sepatutnya your exam will be scheduled on 4th January. Am I right, class? 4th until 11 kalau ikut schedule. So study week you all dah akan bertambah lagi from 21st December. Okay, because now is a week 14, 16. Now today is week 14 until 20th November. Okay. Okay, have you done class? Kalau done, kita tengok jadual sikit lah Okay, but before we proceed, teacher would like Udin to recite doa dulu. Udin? Udin? Apa tadi tu? Recite doa, baca doa. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina himata wa alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir kali walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alamin. Terima kasih Udin. Okay, so just to have a look at class teacher would like to have an idea, okay. Okay, before we proceed with our discussion, okay, teacher would like to just you to have a look from sorry. Tutup pula. Okay, so please save the date 12 January 12/1/2021. Okay, is your paper for biology SB 015. Okay. So let's see the jadual dulu. Okay, just have a look. Okay, so this is actually official letter from KPM bahagian matriculation. Okay, just this morning dapat Okay, tarikh surat semalam. Okay, tarikh surat semalam. Our director atau pengarah was just this morning he share, right? And teacher you have to come back on 4th January. Ini kalau ikut from letters arahan Okay, ini kamu boleh anggap sebagai arahan yang terkini lah. Okay, you have to come back to college on the 4th January. Okay, everyone college for 4th January. So after that tak sure lah you all kena quarantine ke tak, I don't know. Okay, apa-apa pun just save the date. Okay, your date, your PSPM K1 just focus on the one lah because 3 ni more to your your senior. Okay, so semester 1 it will be held on 6 until 13 January. Right? Okay, so from here okay, from here arahan dia ialah pihak tuan dimohon untuk menyebar luas jadual tersebut untuk memaklumkan warga college. Jadual PSPM diadakan pada, so that means yang sebelum ini on the 18 September yang kamu ada, that means if you still kept that one dah consider terbatal
Okay, you can delete that one and just forget it. So just focus on this. So this is our director, pengarah Hajah Rosnariza. Okay, cikgu harap you all as a matriculation student tahu siapa pengarah kita Dr. Hajah Rosnariza. Okay, cuba sebut Udin nama pengarah kita. Dr. Hajah Rosnariza Nama ayah sekali. binti Abdul Halim. Okay, get to know your who's the one that manage matriculation the whole matriculation in Malaysia. So ini semua edaran. Okay, so we have melibatkan 13 college right? Kita ada 17 college 17 matriculation college in Malaysia. Okay, so this is the timetable yang teacher dah share tadi. Yang surat atas tu cikgu tak share lah because actually two more to ni So actually yesterday buat pindaan, today dia dah release. Okay, so you're going to start with your maths, maths SM015. You all kat sini lah kan. Okay, and then after that your physics followed by physics. Okay, and then chemistry. Break 2 days Sabtu, Ahad, and then 3 hari Sabtu, Ahad, Isnin. Okay, so Selasa is our paper SB015. Okay, so Selasa 12 Januari 2021. Okay, is 9 to morning Bio SB015. Okay, why only 2 hours? Because actually you all kena completekan lagi for your final another 40%. Okay, dah tinggal sikit je lagi Okay, because kamu ada UPS. Okay, and then kamu ada practical test. Okay, and you ada satu lagi ialah manipulative skill. Semua ni you all dah buat which contribute 60% kat sini Okay, practical test 15, 10. So berapa ni? Another 40 will be here Okay, so nanti cikgu tengok balik. Okay, so just nak remind kamu, your biology SB05 is on 12 June. Sorry, 12 January, right? 12 Januari on Selasa Okay, alright, tu satu. Okay, next. Satu lagi teacher would like to share with you Okay, another one which is quite important. Okay, iaitu about the okay, about this one class about your how okay, your PSPM is conducted. Okay, and teacher would like you to have the idea tajuk apa yang paling give high weightage Okay, so kalau you all tengok kat sini, if you refer to this jadual penentu ujian JPUK ini, kalau you all tengok level yang akan tanya ialah taksonomi C3 and C4, meaning the high level. Okay, and out of the 10, kita sekarang ni topik 8 recombinant DNA. Okay, so you all tengok kat sini kelas, teacher nak okay, teacher nak tuliskan kat sini. Kalau you nampak kat sini, recombinant DNA contribute paling tinggi markah paling tinggi weightage. Nampak kat sini 18. Okay, 18 Okay, that means dia number 1. Recombinant DNA number 1. Okay, number 1 Sorry. Okay, so it will be number 1 here. So that means kalau kamu tengok kat sini, ini menunjukkan 6 marks ataupun 6 question, depends Cikgu tak tahu lagi, cikgu tak boleh share lagi format peperiksaan, but teacher nak you nampakkan taburan weightage dia. Okay, yang kedua is our next topic next week. Okay, which we are going to learn about reproduction and growth. Reproduction and development 16%. Okay, dia macam tu 17.4 ni meaning dia punya weightage
Okay, so cikgu highlightkan kat sini. And so ni nombor 2. Okay, and then you all boleh tengok lagi. Okay, kenapa teacher share ni kelas? Okay, why this is very important? So you boleh dah nampak out of 10 topics, topik mana yang yang memang you kena fokus Okay, doesn't mean yang lain tak fokus, tapi you kena understand the weightage Okay, nombor 3 ialah ni genetic inheritance. Okay, number 3 is the genetic inheritance. Okay, genetic inheritance, number 3. Okay, and then number 4 will be mutation. And number 4 will be mutation Okay, so you tengok kat sini 17.4. Okay, and then 15.2. Okay, and then number 5 will be cell structure and function. Okay, cell structure and function, number 5 Okay, 10.9. Okay, number 6 will be cell division. Okay, 8.7. Okay, and number 7 is molecule of life. Together sharing the same percent iaitu population genetic. Okay, kat sini 6.5, 6.5. Okay, okay, expression ni tak assignment. Okay, so that's why di 0. Kita dah cover kat sini under, tadi cikgu tadi tugasan ni kelas lupa nak cakap tadi apa tu yang masa yang tadi tugasan satu lagi. Okay, and then expression of biological information tugasan. Okay, this will be tugasan. Okay, and then last but not least, number 8 is your growth. Okay, number 8 will be growth. Kenapa 8? Because out of 10, kita tolak 1. Okay, 10 topik, tolak topik 6. Chapter 6, so tinggal 9. So why 8? Because tadi molecule of life and population genetic sharing the same weightage. Okay, so that's why teacher memang sangat concern di kelas Recombinant DNA ni topik chapter 8 yang kita tengah buat ni is very important because dia carry ataupun contribute percentage yang tinggi untuk you punya PSPM. Okay, 19.6. So teacher would like you to bear in mind that class. Okay, so ada soalan? Hello. S1 CP1. Okay, Ada cikgu, ada. Boleh faham Okay, kalau boleh faham, teacher nak teruskan kepada... Cikgu. Sekejap, cikgu ada call daripada college kejap. Hello. Oh ya, salam. Ya. Betul. Datang collect. Tak faham. Macam mana? Okay. Ini saya cakap siapa ni Oh, Ita. Okay. Tu I tu, betul lah. Itu Sisi yang minta tolong saat letak hantar ke pejabat kan? Tak pasti pula. Yang sekarang ni, Kak Ila ada tak Kak Ila? Dia BDR lah. Tapi itulah saya kalau saya datang college, perlu surat tak? Saya Seremban. Tolong simpankan dalam bilik file. Okey. Sebab saya sekarang ni kalau Pilar saya boleh je pergi, tapi saya Seremban kan. Saya pun nanti kan kalau nak pergi college perlu apa-apa surat ke? Maksudnya untuk merentas daerah tu dia perlu tunjukkan. Okey, Ita tolong dulu Ita. Sebab saya pun tak pasti bila boleh turun lagi.
Okey Ta terima kasih Ta. Okey, Assalamualaikum. Okey, bye. Alamak, okey sorry apa ni? Call daripada pejabat ada something. Alright, okey kita sambung. Okey, siapa tu Udin nak tanya cikgu Hello? Hello? Oh, saya dulu saya. Saya tu siapa? Cuba cakap nama. Apa? Okey, okey. Kenapa ya okey? Itu masa PSPM dia semua structure ke atau ada sub essay? Itu Okey, masa sekarang 2 jam ni tu. teacher belum berani nak okey, kalau sebelum ni kan. Okey, teacher ini jangan pegang cakap cikgu Okey, ini belum confirm. Kalau sebelum ni memang patutnya ada structure and short essay like our quiz. That's why we having a quiz before this. Still remember right? Okay, our quiz tu. Okay, itulah sebenarnya antara contoh-contoh soalan PSPM and also if you refer to our previous past years, itulah contohnya. Tapi for this, you are the first batch that teacher tak boleh guarantee anything because we don't know. Okay, so we just tunggu nanti hoping there will be a letter official letter. Yang this one memang official. Teacher tunjuk ni, ini adalah standard standard for SB015 in term of topics, in term of pemberatan topics percentage je. This one memang tak ubah, memang confirm Okay, you can see 30% allocation marks kamu tengok kat sini kelas like teacher mentioned, recombiner will contribute 5.9. It's about 6 ni yang tepi ni lah, we tunjuk kat sini. Okay, so it contribute about 6 marks recombinant, after that followed by the production, okay, and then followed by number 3 tadi apa? Genetic inheritance, okay, and then mutation, and then cell structure. Okay, after that cell division. Cell division here Okay, cell division 2.6 to 3 Okay, molecule of life and also population genetic, yang paling sikit growth lah itu adalah dia punya spesifikasi penentu ujian dia okay. Tapi untuk format for the time being, I'm so sorry, teacher tak boleh apa-apa. Apa nanti kalau ada any updating, I will share with you. Okay? Kat sini you all dah boleh plan your study kelas Doesn't mean kamu tak bila kurang markah tak penting, bukan begitu maksud cikgu. Tapi to make you realize that chapter 8 ni memang antara topik yang akan banyak soalan. Right? Okay? So it's already 10:30 dah, almost 10:30. So teacher nak go to our discussion today. Okay, from time to time nanti teacher akan share whatever changes yang you all perlu tahu, don't worry. Okay, untuk COVID ni memang anything can happen okay? So teacher tak boleh cakap lagi. So apa-apa pun from your part, you just prepare yourself, okay? Is it clear? Okay? Boleh okay Boleh. Alright, okay. So kalau dah Thank clear, you, jom kita discuss topik yang discuss soalan yang cikgu ada assign kamu Okay. Okay, so this question is actually teacher dah assign dalam GC. Okay. This is what chapter 8. So you all dah boleh plan your lesson ni kelas Okay. So okay, satu dia yang cikgu nak cakap kat sini, jangan bagi alasan right? Sebab orang yang suka beri alasan ini selalunya peratus peratus ni. Kalau ini bukan cikgu yang cakap kelas, ini ialah daripada kebanyakan mereka yang berpengalaman ni ataupun yang quote kata-kata ni ialah seorang bijak pandai George Washington Carver Okay.
Jangan beri banyak alasan because 90% kegagalan datang dari orang-orang yang suka beri alasan. Okay. So tomorrow teacher nak, bukan tomorrow, hari ni Khamis, besok lah kita ada lagi satu kelas. Jadi nanti teacher nak assign you all share pula kata-kata semangat towards the end ini supaya you all semua kekal terus motivated. Right? Okay, so nanti kita akan buat collection of kata-kata motivasi from S1 CP1, right? Okay, so now apa cikgu nak buat ini kelas? Teacher nak discuss. Okay, refer to question yang teacher dah assign kelas Okay, iaitu question as the first question tu adalah soalan yang ada dalam tutorial. Okay, ini adalah contoh soalan yang cikgu nak discuss because waktu ini teacher nak share juga my experience pergi marking masa ni. Okay, 18-19. Okay, 2018-2019 on page 121. Okay, teacher dah bagi kepada kamu ni dah assign GC, you all boleh tengok. Ini soalan Okay, soalan kedua ni tak ada dalam buku tutorial. Soalan kedua ini adalah soalan yang juga sangat penting atau related to what we have discussed yesterday. Semalam guru umur dah discuss Oh ya, Ratika, cikgu lupa nak nak tegur. Do you realize Ratika dah gunting rambut? Ratika new look rambut depa Bali, lupa semalam. Lepas masa tadi tengok video Yogin nyanyi semula tu nampak Ratika dah gunting rambut. Ya Ratika? Ya cikgu. Rambut depa Bali lah tu. Okay. Kan kamu dah belajar chapter 1, Molecule of Life. Sebenarnya better juga kamu kalau nak nampak rambut kamu cantik memang kena gunting sikit bagi dia grow balik semula dengan lebih baik. Itu itu rahsia dapat rambut cantik Ratika kan? Okay. So now mari kita discuss that question kelas Okay, so the first question teacher nak discuss ni masa teacher pergi marking ni tahun 2018-2019 ada a few things lah teacher nak share and hoping you tak buat kesilapan kelas Okay, cuba you all total up the marks for this question masa tahun 2018-2019 ni. Okay, one thing yang teacher suka masa ni soalan untuk 2018 chapter 8 dia pecahkan kepada a few short question. So your king maybe the question for your format SPM biology mungkin macam ni. Cikgu kata mungkin tu ala-ala beginilah That means ada short structure and short essay. And your king So that's why teacher memang ambil contoh terkini soalan ini untuk discuss dengan you all. So you get the idea. Kebanyakan soalan-soalan sebelum tu bukan tak bagus kelas Soalan-soalan 2008, 2006 tu, semua tu soalan yang juga still relevant yang boleh bantu untuk kamu faham better Okay, but this is the latest format yang teacher nak you dapat gambarannya on page 1 to 1 Okay, so this is how selain daripada 2019, 2020 itu juga contoh je lah. Contoh yang paling latest. Okay, so jom kita discuss soalan ni. Masa 2019, 2020 ni cikgu masa ni tak pergi tak pergi marking. Okay, tapi nanti cikgu akan share jugalah dia punya mark scheme. Tapi now kita fokus kat sini. Okay, so the first question kelas kat sini dalam soalan tu cikgu rasa dia tertinggal enzim. Okay kelas dia tertinggal describe the function of restriction enzyme sebenarnya ni. Okay, ANZYME enzyme tu tambah kat situ Okay, so describe the function of restriction enzyme in gene cloning. Okay, so bila sebut je restriction enzyme automatically you kena ingat what step kelas? Sebut saja gene cloning, there are 5 steps, right class Okay, so there are 5 steps. So step yang akan guna restriction enzyme yang mana?
Okay, yang pertama, cuba sebutkan semula step dalam gene cloning. Kita mula balik. Okay, kalau perlu rujuk nota kita. Muka surat 129. Okay, 129. Ada 5 step tu. Okay, sebutkan yang pertama. Nabila. Isolation DNA. Isolation of genomic DNA. Kan semalam kawan kamu kan dah ingat lagi tak umur sebut semalam genomic cDNA library tu kan. Okay, isolation of genomic DNA. Good, Nabila. Okay, yang kedua Ain. Yang kedua Cliff, yes, Cliff. Okay, yang ketiga Lisha. Ketiga okay, insertion, yes. Yang keempat Aimi. Tengku dah masuk belum? Yang keempat Aimi. Transformation and amplification. Yes, very good. Semangat suara anak Azmi Transformation and baru nak makan nasi kandar kata. Nasi kandar tu Alex Alex makan nasi kandar ke Alex? Alex? Cikgu panggil ayah. Ya. Oh, nombor 4. Nasi kandar, boleh sebut nasi kandar je orang Penang lah kan cikgu. Orang Penang cikgu ingat. Nombor 5. Screening. Tak makan. Tak apa, okey. Screening, okey Alex, screening. Cikgu tanya, Alex makan nasi kandar ke? Oh, no. Siapa lagi orang Penang? Alex seorang je ke? Dulu cikgu USM Alex Dulu cikgu belajar USM selalu suka makan nasi kandar So dah sekali dah jauh kan. Miss lah Okey, kalau Aimi Terengganu kan? Ya, cikgu. Nasi dagang lah Pagi tadi makan nasi dagang tu semangat tu Okay, alright. So where is the kalau nak jawab soalan ni kelas, soalan ini related dengan which step Fatin? Function of restriction enzyme. Kat mana dia related in gene cloning? Step number 10? 2. So step number 2 Cliff. Right? So how to answer this class? Okay, sebab tu kalau kamu tengok cikgu tadi cikgu jumpa satu gambar yang yang agak menarik Ni gambar ni. Right? Okay, apa yang kamu boleh nampak pada gambar ni kelas? Gambar ini boleh, this diagram boleh bantu kamu untuk answer the question. Okay, what is the function of restriction enzyme in gene cloning? So obviously you all boleh nampak kelas Okay, what can you see from this diagram? You can see how the plasmid was cleaved or cut into what class? So this is plasmid this is plasmid, right? Plasmid this one, and then this will be the target DNA atau target gene, right? Ataupun target DNA. Okay, dua-dua ni dah di-isolate dah undergo step 1. So now soalan tanya, what is the function of restriction enzyme? So how to answer that class? Automatically bertanya the restriction enzyme. Okay, you all akan ingat restriction enzyme ini akan produce apa kelas? Okay, sticky like teacher tunjuk tadi. Kan teacher tunjuk pada gambar tadi okay. Kelas it produce sticky N. Okay, it produce sticky N Okay, atau blunt. O tu mesti ada. Meaning kena ada dua-dua. Okay, sticky or complementary or that means ada dua N kena sebut sticky atau blunt N. Apa maksud garis ni kelas? Garis ni means kena ada dalam ayat jawapan dua-dua. Baru dapat 1 mark here. Okay, remember that class Produce sticky or blunt. Sticky N or blunt N. 1 mark. Okay, and then function dia selain pada itu, as you all know how it works. Okay, dia kena recognize dulu. Itu kata kerja di kelas Restriction enzyme must recognize the restriction site.
Okay, based on the palindromic sequence kita dah buat itu. And then cleave. Okay, ada dua. So kenapa kamu nampak kat sini N is underline. Okay, teknik dia ialah kena ada dua-dua baru dapat satu markah. Okay, where this restriction enzyme recognize and cut, mesti pada restriction site. Okay, restriction site atau recognition site pun boleh. Okay, so this enzyme, restriction enzyme will break the phosphodiester bond. Kalau ligase, kalau DNA ligase, okay, form the phosphodiester bond, vice versa dengan restriction enzyme. Restriction enzyme akan break the phosphodiester bond. Okay, so that's how you answer this question. Okay, next question kedua, dia tanya pula, okay, what is the characteristic of good host cell? Okay, jadi you all tolong tulis jawapan ini dan nanti turn in dalam GC kelas. So those yang dah jawab, okay, just check your answer and nanti turn in juga, right? Okay, kalau Wan, are you there Wan? Okay, untuk menjadi suami yang baik Wan kena angkat nikah aku terima nikahnya. Macam tu Wan. Right, so begitu juga in order to be a good host cell, okay, a good host cell selalunya ialah bakteria, and kalau insulin, apa bakteria yang famous? Yang selalu kita guna ialah E. coli. Okay, yes, bakteria. So Wan kalau jadi tokai bakteria, dipersilakan Wan. Boleh buat banyak duit Wan. Okay, E. coli, right? So E. coli ni adalah salah satu the most common host cell that use in gene cloning, and how to be a good host cell. So kalau Wan aku terima nikahnya. Siapa nama future tu Wan? Ada tak Wan? Adik ko. Oh ya, jangan lari kan Wan. Betul Ain, Wan tak ada. Kau tanya Tengku mesti tahunya Tengku ada tahu. Okay? Tengku ada tak tu? Hello? Tengku ada tak Wan dalam kelas kita? Jap. Tengku. Okay, so sambil Wan check, kita tengok So able to receive. Aku terima nikahnya. Macam tu lah So host tadi sanggup atau able to accept. Okay, terima the cloning vector atau terima the recombinant DNA atau recombinant plasmid. Mana satu boleh. Always remember kelas chapter 8, ingat ni. Ingat selalu small r dengan DNA. Okay, apa beza kamu kalau belajar lagi ada satu lagi semalam yang ni cDNA. Okay, apa beza rDNA, apa beza cDNA dengan our DNA yang utama kelas Okay, antara tiga ni DNA is our molecule of life that carry our genetic information. Yang ada intron and exon. Okay, itu yang kamu kena faham So always remember this rDNA is a DNA that produce dalam using technology. Recombinant DNA using technology. Okay, so able to receive. Okay, balik kita punya karakteristik. Yang kedua able to, okay, bila dah terima, okay, kena maintain Wan So tiap bulan kena ada bajet untuk isteri pergi spa. Itu juga suka tu. Okay Wan, pastikan tiap bajet setiap bulan gaji kamu mesti ada ketepikan hantar your wife maintain. Okay, kalau nampak cantik selalu macam artis tu kena maintain Wan. So kena maintain. So wholesale juga lepas dia terima apa Wan? InsyaAllah. Amin. Nak jadi tokai bakteria kaya aku Right? Okay, able to maintain the cloning vector, right? So dia able to maintain. Okay. Selain daripada tu, dia able to express. Ini yang berkualiti Okay, yang ketiga dia able to express. A good, dia nak good. What a good host cell. Okay, express mean like teacher mention kelas the rDNA, the good rDNA dia akan ada origin or replication. Dia akan ada AMPR and juga genetic marker Okay, so this is rDNA yang kat sini lah gene of interest yang dimasukkan atau cDNA yang dimasukkan So host cell bila dah terima
Okay, bila dah terima, dia dah boleh maintain, dia boleh express the gene of interest. So, dia boleh express gene of interest ni. Okay, dah bila dah express, yang keempat ialah okay, ini keempat amplify, memperbanyakkan okay, proliferate. Itu term-term. Tolong kelas get used to this term. Amplify or proliferate. Okay, dua-dua ini membawa erti make many copies sebenarnya. Okay, amplify atau proliferate ini lebih mudahnya untuk faham ialah make many copies. Tapi teacher nak you get used to this term. Amplify or proliferate the cloning vector or the recombinant DNA. Okay, so far boleh ikut cikgu kelas? Okay, next. Apakah enzim? Tadi cikgu sebut kelas ni soalan pertama dia tanya what is the function of restriction enzyme? Restriction enzyme yang akan cut the phosphodiester bond. Okay, tapi now sekarang ni apa pula enzim yang used to join the DNA fragment and state how it works. So definitely kalau you remember balik masa you belajar chapter 6, is a DNA ligase. Okay, and is forming phosphodiester bond. Okay, so ingat DNA kalau cikgu letak eco R1. Apa beza eco R1 dengan DNA ligase? Afika? Apa beza DNA ligase dengan eco R1 Afika? Afika? Afika ada tak tu? Nur Afika Abdul Halim. Hello? Balik ke kelas. Hello? Afika ada tak? Tengok Afika ada. Dengar tak cikgu? Yogin? Dengar. Dengar cikgu. Afika ada? Afika macam tak ada Afika macam tak ada. Patut Afika tak nyaut cikgu ni. Berapa orang kita? 18 orang. Afika tadi nampak macam ada kan? Nanti kena follow up dengan Afika. Okey, apa soalan cikgu tadi? Okey, apa beza Togesh jawab cikgu apa beza eco R1 dengan DNA ligase Togesh? Togesh? Hello? Cikgu, Yogin, dengar 4 darah tak? 1. Togesh dengar cikgu tak? Cikgu dengar. Okey, so apa beza DNA ligase dengan eco R1? DNA ligase, enzyme that link the DNA fragment. Betul tak? By forming phosphodiester bond. Kalau eco R1, apa tadi Togesh? Eco R1 is restriction. Togesh? Eco R1 is eco R1 is example of restriction enzyme, am I right? Enzyme. Yes, which will break the phosphodiester bond. Dekat mana? Where dia akan break phosphodiester bond of the DNA at the restriction site. Yes, restriction site. Okay, by recognizing and cutting that restriction site to form either a sticky end lah, because you tanya eco R1, so it's a sticky end. Okay, kalau cikgu sebut SMA1 is a blunt end. Okay, so get used to the term class. Alright, so next. Oh, dekat ni dah naik 10, almost 11 ni ada kelas apa ni? So how recombinant plasmid are formed kelas So how recombinant plasmid are formed? Ini ialah step yang kita nak lihat dalam forming isolation step 1 So you kena isolate what class? Gene of interest and plasmid number 1. Okay, and then kena cut dengan same restriction enzyme that teacher mentioned tadi dua-dua Okay, and then again it will produce what we mentioned just now, the compatible end and complementary end, and how to insert the step 3 how to insert, we use DNA ligase.
Okay kelas boleh faham cikgu? Okay, next last question. Explain the application of blue-white screening selecting recombinant plasmid. Okay, so kat sini dah teguran cikgu nak cakap kelas Alright, kat sini masa tu cikgu pensyarah matrik. Okay, ketua pemeriksa ialah pensyarah pada universiti USM seorang Dr. Syarul dengan Dr. Syarul Dr. Syarul USM dengan Dr. Azman daripada UKM. Okay, so masa marking kita orang pelajar kamu-kamu semua senior kamu waktu itu okay, tak tulis ni transform. Tak tulis transform bakteria waktu itu So kalau tak tulis transform bakteria, Dr. Syarul, Dr. Azman tak terima So kita orang fight lah. Okay, kalau tak sebut even dalam nota kita pun kita tak ada tulis transform bakteria, right? Okay, tapi during marking pensyarah tu nak you all tulis bacteria that transform. Tadi kan you sebut step 4 tadi kelas. Step 4 is transformation. So transform bacteria is cultured. Baru dia boleh dapat. Ini how you nak buat screening process. Okay, you cultured the bacteria medium with antibiotic atau ampicillin and maksudnya ada dua ampicillin and X-gal. Alright. Okay, so bacteria with kini itu Toge disebutkan ada 3 type of bacteria. Non-recombinant plasmid, bacteria that take up the non-recombinant plasmid, bacteria does not take up the plasmid or bacteria with recombinant plasmid. So point yang ini point yang 1, 2 okay, adalah untuk non-recombinant plasmid. Okay, ini adalah untuk point non-recombinant plasmid right, okay. Sorry, ini sama, ini yang 2 Okay, these 2 point is for okay, non-recombinant plasmid. Okay, yang bawah ni seterusnya ini adalah recombinant plasmid atau RDNA. Recombinant plasmid yang bacteria with non-recombinant plasmid, okay, having lexine function, okay, function. So that's why dia akan produce blue colonies. Why? Okay, because it able to hydrolyze the X-gal. Itu adalah bacteria non-recombinant plasmid. Okay. Transform bacteria that carry recombinant plasmid pula atau recombinant DNA, dia tak ada dia does not have lexine not functioning. Okay, so bila not functioning dia akan menghasilkan white colony because tak ada unable to produce beta galactosidase. Okay, so that's why dia tak boleh hydrolyze the X-gal and form white colony. Itu cara kamu nak terangkan about the blue screening, blue white screening process. Ini untuk step 5. Soalan ini untuk step 5 kelas Okay, last but not least about the cDNA that we discussed yesterday. So what are the step? 7 markah kelas nampak simple. Tapi sebenarnya nampak banyak markah tapi sebenarnya simple je. Right, what you need to do class? First kena isolate the insulin of mRNA. Sebab dia nak insulin dia kelas Sebab tu kalau kamu masih ingat semalam when Umu discuss about cDNA library, okay, actually is only a selected gene. Okay, so in this case we need to isolate the insulin mRNA dulu. Right, okay, kalau kamu masih ingat lagi the concept of central dogma, DNA become mRNA kelas So ini ialah proses transcription. Okay, tapi sebenarnya dalam Tuhan bagi kebijaksanaan mRNA ini boleh reverse balik jadi DNA. Okay, nama prosesnya ialah reverse transcription Okay, so this process required enzyme that known as reverse transcriptase. Okay, so there's point number 2. So how to do this? How to produce cDNA? So bila reverse ni dia akan jadi cDNA. Okay, how to do this? We need mRNA as a template.
Okay, mRNA act as a template. Okay, point 3. Right. So bila dah terhasil ni mRNA, okay, mRNA as a template akan ada reverse transcriptase. So dia akan hasilkan what we call as a single strand cDNA. Okay, C tu means apa semalam orang sebut? Complementary. Wan jawab dalam apa tu? Dalam comments, cDNA. Okay. So what happened to this DNA class? Okay, what happened to this DNA? DNA will degraded ataupun hydrolyzed. So it will hydrolyze, degraded. So this single cDNA yang warna orange ni akan act as a template untuk produce the new DNA pula. Okay, so single cDNA act as a template, okay, as a template to produce the second strand of cDNA. So yang akan hasilkan warna purple ni is the second cDNA. And what is the name of the enzyme? Yes, tak lain tak bukan is DNA polymerase yang you dah belajar masa chapter 6. So almost 11 dah. Cikgu tahu kamu ada next class. Okay, back to our class Tengku ada tak tu? Afika nanti tolong beritahu Afika message cikgu kenapa tak boleh join kelas kita ni. Okay, so I think for today that's all. Jadi besok tolong lengkapkan lagi satu soalan yang cikgu tak sempat discuss kamu tadi about the cDNA, the past year's question. Okay, and tomorrow we're going to continue and teacher nak share a bit teknik-teknik menjawab. Okay, and nanti teacher nak assign tugasan for our next week tutorial. Next week tutorial onwards kamu yang akan start presenting chapter 9. Okay, that means sebelum ni cikgu bagi dalam quite a big group So after this kita akan split into small group. Maybe berdua, group berdua ataupun maybe you individual to present topic 10. Topic 9 sebab topic 9 memang banyak kelas Okay, so ada apa-apa soalan nak tanya cikgu kelas? Fatin, ada apa soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, I think we stop until here. Jadi cikgu jumpa lagi kamu esok kelas Okay, for till then, Assalamualaikum. Okay, stay safe and always stay at home. Okay, kelas, bye. Terima kasih. Okay, bye. Siapa nak nyanyi empat darah ada ke? Terima kasih cikgu. Ada siapa nak nyanyi empat darah? Tak nak? Okay lah, bye. Tomorrow lah Tomorrow kita pick anyone Okay, bye. Okay, kelas. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okay, bye.